Gerakan Rasuah Busters, satu gerakan sivil untuk memerangi rasuah dari pelbagai aspek. Sama ada dari aspek pengukuhan aktivisme masyarakat, membawa celik anti rasuah di kalangan pengamal media dan juga membawa suara anti rasuah kepada pentadbiran awam dan juga ahli politik. Dan pada malam ini kita ingin lihat bagaimana anak muda mendepani Rasuah Busters dengan pengukuhan Rasuah Busters di kalangan badan-badan sivil, pemain politik dan juga aktivis anak muda. Jadi di studio pada malam ini dalam agenda awal ini saya bersama saudara Julfitri Johar, Presiden Majlis Belia Malaysia. Mungkin Julfitri, apa yang menyebabkan MBM ingin bersama dalam gerakan sivil Rasuah Busters? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Haji Nazri. Kenapa kita terpanggil? Kerana isu ini merupakan isu yang krusial. Sebab kita menilai beberapa tahun yang lepas, termasuk yang terkini kita lihat indeks persepsi rasuah. Kita lihat kedudukan kita merudum, jatuh ke tangga ke-57. Dan kita melihat bahawa dalam pengalaman saya dalam pelbagai arena dan lapangan, kita lihat antara punca banyak masalah kita tak boleh selesaikan adalah berpunca pada rasuah. Isu dadah. Kita lihat kenapa tak selesai. Antara punca root cause dia adalah dadah. Kita lihat isu mengapa tembus sempadan kita balik pada rasuah. Jadi kita terpanggil untuk menyokong gerakan ini kerana ia adalah punca kepada segala masalah di Malaysia. Adakah ini satu langkah yang terdesak MBM untuk bersama dengan Rasuah Busters ataupun bagaimana? Ya, seperti saya sebutkan tadi, ini merupakan kita punya kepercayaan sejak dulu. Cuma dulu kita tak jumpa satu mekanisme, satu tools yang agak berkesan. Sebagaimana yang kita jumpa baru-baru ini apabila kita berjumpa dengan Datuk Usam, kita lihat ini satu gerakan yang cukup baik sebab dia memobilisasi rakyat dan belia di akar umbi kerana sesuatu perubahan itu dia tidak akan berjaya hanya sekadar polisi, hanya sekadar daripada top down, tetapi dia mesti daripada bottom up. Apa perancangan Rasuah Busters yang digerakkan bersama Datuk Usam dan juga MBM ini? Apa pendekatan? Kerana kadang-kadang kita terlampau retorik, terlampau rigid dengan katakan top down ataupun gerakan-gerakan sivil yang berstruktur yang agak rasmi ini, dia agak rigid, dia agak tebal, dia agak katakan ada halangan-halangan birokrasi dan untuk menjaga kepentingan individu ataupun kelompok-kelompok tertentu. Ya, sebab itu saya melihat gerakan ini merupakan gerakan sosial. Social movement ini merupakan satu gerakan yang orang kata popular di mana-mana negara, yang mana apabila mereka ada satu kos yang mereka nak perjuangkan, mereka mobilisasi rakyat. Kesedaran tu biar datang pada belia dan rakyat. Kita tak nak retorik, memang setuju. Kita tak mau retorik, kita tak nak rasuah, walhal rasuah berlaku. Bahkan orang yang memperjuangkan menentang rasuah itu mereka yang berselindung di sebalik gerakan rasuah itu. Jadi bila kita sekurang-kurangnya, bila kita lancarkan belia Rasuah Buster baru ni, kita sokong gerakan induk yang dipelopori oleh Datuk Usam, at least kita sokong di peringkat belia. Kita tak buat apa-apa pun, melainkan kita nak create kesedaran dulu. Kita wujudkan satu image yang jijik kepada rasuah. Sebagaimana kalau orang Melayu ni dia lihat babi tu, jangan. Kita nak mana-mana budak belia, budak muda, bila mereka ada tendensi untuk terlibat rasuah, dia ingat, oh rasuah ni masyarakat pandang hina, pandang jijik. Dia punya sumber pendapatan walaupun mewah, tapi sebenarnya tidak ada nilai di sisi masyarakat. Bagaimana MBM boleh menjadi satu contoh terlebih dahulu? Kita tahu gerakan MBM begitu besar, payung MBM ratusan NGO belia di bawah naungan MBM, tetapi kita tahu juga politik di dalam MBM dan juga organisasi di bawah MBM tu hebat juga kerana untuk mendapat jawatan itu mereka bertanding, mereka ada kata pun perdebatan dan sebagainya, dan kita tahu juga ada elemen-elemen rasuah tentang itu. Jadi bagaimana ini dapat ditunjukkan dahulu teladannya oleh MBM? Ya, sebab itu bila saya mengambil alih pada itu ada kebenarannya, kita tak nafikan. Apabila saya mengambil alih pada Oktober 2018, antara perkara pertama yang saya canangkan adalah kita perlu kepada pembaharuan pentadbiran. Iaitu kita naik kepimpinan itu dinilai berasaskan bakat. Bukan kerana dia ada duit ke, bukan kerana... Sebab memang betul kedudukan mereka. Sebab memang betul MBM sebelum ini dikenali sebagai stepping stone. Sebab kita terkena melahirkan kepimpinan politik. So mereka menggunakan, tak semua Haji Nazri, ada yang bagus. Cuma ada setengahnya yang melebihkan kepentingan peribadi daripada kepentingan organisasi dan kepentingan negara. Jadi kita didik dulu bahawa jawatan ini amanah. Sebenarnya orang yang menerima jawatan ini sepatut rasa amanah ni berat. Dia bukan sesuatu yang dipopularkan, dibangga-banggakan.
Jadi first time saya naik hari itu, saya kata bila waktu pemilihan MBM, saya kata kita jangan angkat tangan. Sebab bila angkat tangan ni seolah-olah meraihkan ini adalah laba keuntungan kita dapat. Bahkan saya kata kita pegang bahawa ini amanah, bukannya benda yang perlu diraihkan. Dan bagaimana itu dapat dilakukan? Adakah MBM ingin bergerak dan tegas dalam hal ini, kerana apabila bersama dengan gerakan sosial ini, MBM nak ataupun tidak perlu embrace ataupun memeluk pendekatan ini? Sebab itu bagi saya, bila saya sembang dengan seorang senior saya, dia kata, "Bang, macam mana kita nak mulakan perubahan, bang?" Dia kata pada saya, "Mulakan dengan diri sendiri dulu." Jadi apa yang saya buat adalah, saya diri kedudukan yang agak signifikan, Haji Nazri. Presiden MBM ni kita ada akses pada menteri, ada akses kepada kementerian. Maknanya kalau kita nak kumpulkan kekayaan, kita nak, orang kata, nak lonjakkan diri kita, anytime Haji. Tapi saya dah tunjukkan kepada rakan-rakan saya bahawa saya tidak gunakan kedudukan ini untuk kita, orang kata, mengendeng-endeng dengan menteri ke, ataupun dapatkan projek dan sebagainya. Hidup kita masih lagi sederhana, sama seperti sebelum kita mendapat jawatan. Saya bagi living example pada mereka dan mereka lihat benda itu. Bagi Zulfikri mungkin melihat itu satu perjuangan berterusan, kerana kita kenal Zulfikri daripada gerakan sebelum ini dan lama kita tahu peribadi kepribadian saudara Zulfikri. Tetapi untuk membawa mesej besar di dalam gabungan MBM itu, kita tahu ada pelbagai latar MBM dan organisasi NGO belia di bawah MBM. Bagaimana ia boleh menjadi satu naratif yang segar yang akan diterima pakai oleh pimpinan belia yang lain? Bila saya bersembang dengan penganalisis jenayah Tuan Kamal Effendi nama, dia kata kat saya, dia kata kalau nak melakukan perubahan dalam sebuah organisasi, pegang kepala-kepala dulu. Dan alhamdulillah kita di MBM ni kita ada 40 badan gabungan. Saya melawat hampir semua pejabat-pejabat gabungan dan saya mempunyai hubungan yang rapat dengan setiap kepala-kepala organisasi ni. Sebagai contoh gerakan Belia 4B, Saudara fahami. Bila kita rapat dengan dia, kita bagi tahu aspirasi kita dan kita kata kita nak bawa perubahan, dan kebetulan dia menyambut perkara itu. Dan dia, orang kata, merangkul apa yang kita nak cuba bawa tu, dan terbukti dia menurunkan mesej itu kepada ahli-ahli. Kita tahu gerakan Belia 4B ni antara gerakan paling besar. Dan gerakan kita ada lebih kurang, kalau tak salah saya, lebih kurang 1,900 cawangan seluruh Malaysia, termasuk di kampung-kampung. Termasuk timbalan saya, Presiden Majlis Belia Felda. Benda yang sama saya sebutkan pada dia. Kita nak buat perubahan, kita nak kepada pemimpin kita ni fokus kepada matlamat, bukan kepada mencari projek, bukan kepada mencari keuntungan peribadi dan sebagainya. Benda yang prinsip kita kena pertahankan. Saya sendiri, pengalaman saya mempertahankan prinsip, saya dinafikan sesuatu jawatan sebab kita tegak dan tekal kepada prinsip. Dan itu semua ahli-ahli tahu bahawa saya kehilangan satu jawatan besar kerana saya cuba menegakkan satu prinsip. Ini satu misi besar, kerana kita lihat pelbagai cara dah kerajaan lakukan, badan sivil lakukan dan masyarakat lakukan untuk kita anggap rasuah ini sebagai satu yang jijik, yang kotor, yang akan menghancurkan negara. Tetapi seolah-olah ia hanya cantik di atas kertas, di atas polisi, di atas ikrar. Tetapi dengan rasuah busters ini, pada pandangan Zulfikri secara peribadi, bukan dalam konteks MBM, bagaimana gerakan massa, gerakan masyarakat ini boleh berjaya? Saya lihat apabila orang clear bahawa apa sebenarnya yang kita nak bawa dan apa implikasi ke depan. Dan yang ketiganya, disokong oleh semua strata masyarakat madani. Dan kita lihat NGO seperti World Churches pun mendukung gerakan ini. Syarikat-syarikat korporat, even hari Senin lepas kita bawa ke semua sayap-sayap pemuda, yang mana mereka ini merupakan kepimpinan yang akan menjadi tampuk kepada pemerintahan negara. Ternyata apabila kita panggil, semuanya menyokong. Sekurang-kurangnya, walaupun mungkin ada retorik, mungkin ada orang kata sekadar superficial, tapi sekurang-kurangnya itu mesej yang jelas kepada belia dan masyarakat pelbagai kaum dan agama bahawa, lihat, maknanya kesemua strata organisasi masyarakat mendukung gerakan ini. Dan ia datang daripada bawah, bukannya daripada bawah atas ke bawah. Mungkin aktivisme rasuah ini masih kurang. Kerana apabila kita melihat aktivisme dalam politik misalnya, ia mencari satu gerakan massa dan ada tarikan di kalangan anak muda. Undi 18 kita lihat. Satu gerakan yang mungkin boleh dijadikan sebagai contoh. Tetapi mungkin rasuah ini dia akarnya lain. Dia punya pendekatan perlu berbeza. Jadi bagaimana ia perlu ada tarikan cool, ada tarikan yang anak muda akan tolak rasuah kerana ada dapatan survey
kalau graduan itu diberi peluang untuk menerima rasuah, adakah mereka ambil? Ramai majoritinya katakan ya. Ya. Kerana mereka rasa benda itu tidak salah kalau ada keuntungan buat mereka. Ya. Jadi bagaimana kita merasa ada denial? Kita perlu menolak persepsi dan dapatan-dapatan sebegitu. Apa yang kita cuba buat adalah pendekatan, saya setuju, kita kena cool. Pada orang muda ni kita kena cool, kena catchy dan kena menarik. Tapi apa yang kita cuba terapkan di situ Haji Nazri adalah kita menyedarkan implikasi besar di sebaliknya. Ya. Sebab orang muda ni seperti yang kita selalu bincang, dia tak nampak implikasi ke depan kebanyakannya. Bila kita sedarkan bahawa rasuah ni boleh menyebabkan kehilangan nyawa. Sebagai contoh, mungkin dalam beberapa contoh yang dibawa oleh Cikgu Rahayu, naib Presiden muda baru ni, dalam pertemuan kita sewaktu pelancaran belia rasuah bahasa, dia kata seorang ibu yang dinafikan untuk masuk ke imigresen kerana kalau nak masuk ke imigresen, lulus untuk masuk ke Malaysia, kena bayar. Dia nak bertemu dengan keluarganya di Malaysia. Kalau tak bayar, tak dapat. Tapi Cikgu Rahayu kata, jangan bayar. Kita boleh bayangkan, tunjukkan kesan kepada masyarakat, kepada belia kita bahawa kesan apabila terpisahnya keluarga ini kerana mempertahankan prinsip tidak membayar orang kata wang kopi, orang kata tak boleh cakap wang kopi, wang tahi, supaya nampak jijik. Jadi menyebabkan keluarga terpisah, stres dan akhirnya boleh menyebabkan bunuh diri. Satu kes di Penang, saya ambil contoh, sembang dengan seorang cikgu yang menjaga lembaga peperiksaan. Dia ditawarkan rasuah oleh pengendali-pengendali tuition untuk membocorkan orang kata soalan peperiksaan. Bayangkan, ya, kalau cikgu ini membocorkan, dia boleh kaya, tapi kesannya kepada masyarakat. Jadi kita kena tunjukkan kesan negatif sehingga kehilangan nyawa tu kepada belia dan masyarakat kita. Apabila kita dengar, lihat dan dapat laporan rasuah terpalit di kalangan kakitangan awam, penjawat-penjawat awam, pimpinan politik, seolah-olah kita mengkategorikan ini saja yang akan berlaku rasuah. Tetapi kita tidak melihat apa yang berlaku di keliling kita seharian. Ya, sebahagian tadi yang seperti mana Jufri katakan tadi, dia pelbagai dalam pembentuk peringkat, bahagian dan kataupun strata kehidupan. Tapi Haji, kita kena melihat bahawa orang melihat bahawa ibu rasuah tu terletak di politik. Kalau kita tak selesaikan yang main ni, orang kata biasanya orang akan melihat pemimpin sebagai satu contoh, living example ataupun orang kata kepimpinan melalui teladan. Kalau dalam ahli politik sendiri ataupun kepimpinan negara sendiri melakukan rasuah, apatah lagi kita nak harapkan masyarakat. Masyarakat akan mengikut apa yang dibuat oleh pemimpin. Jadi kita kena banyak selesaikan orang kata isu politik ni. Antaranya kita desak akta derma politik yang kita terlibat dalam jawatan kuasa, pembayaran politik selama 2 tahun kami terlibat. Kami desak supaya akta derma politik, akta lompat parti. Ya, sebab itu kenapa kita kena selesaikan politik dulu, sebab kebiasaannya rakyat dia akan ikut apa yang, dan ada orang juga hujah bahawa pemimpin akan memilih pemimpin adalah rakyat. Dia kadang-kadang ada vice versa lah. Tapi bagi saya teladan perlu ditunjukkan oleh orang politik. Dan akhir sekali, pimpinan agama dalam NGO MBM ada pimpinan-pimpinan NGO yang berlatar belakangkan agama dan kita agak skeptikal perjuangan-perjuangan orang yang membawa mesej agama ni, agamawan. Kadang-kala kita lihat di dalam pentadbiran masjid, di dalam kuliah itu sendiri pun ada ketelusan yang diragukan. Apabila bercerita tentang ni, tapi pergi ke Mekah, pergi ke umrah, guna duit rasuah. Bina pusat tahfiz, rumah anak-anak yatim dengan duit yang tidak diisytiharkan. Jadi, itu boleh. Kerana jalan Allah, jalan Tuhan, itu dibenarkan. Bukan hanya agama Islam. Pembinaan temple, pembinaan kuil, gereja pun. Kita tahu ini suatu yang open secret. Ya, itulah saya ingat agamawan kita sebahagiannya gagal memahami konsep Qawiyul Amin tu. Dia kadang-kadang dia orang nampak baik apa orang kata anjurkan program agama, ceramah, tapi at the same time mereka terlibat dalam rasuah. Mereka tidak cekap memimpin. Mereka ada ketirisan dalam memimpin. Jadi mereka gagal memahami agama dalam konteks yang lebih luas. Mereka ingat agama ni hanya buat ceramah agama, itu dah kira agama. Tapi dia tak melihat bahawa agama juga bahawa memimpin dengan baik, tidak tiris, tidak membazir, tidak melakukan salah guna kuasa. Saya lihat ini adalah banyak berlaku dalam masyarakat. Saya sendiri melihat melakukan ketirisan, pembaziran, buat ceramah agama,
dianggap selesai. Akhir sekali, dari pimpinan MBM untuk mendokong rasuah busters, adakah program yang sudah pun dilakarkan oleh MBM? Kita tidak mahu hanya gerakan ini sebagai superficial, kosmetik ataupun sekadar nak kita appear di media nampak MBM ni kononnya melakukan sesuatu. Apa yang kita nak buat selepas ini adalah kita nak teruskan gerakan ini di negeri-negeri supaya negeri-negeri menyambut, dan saya lihat bukan saja NGO-NGO belia, bahkan sayap-sayap parti, pemuda parti pun di negeri-negeri pun mereka sudah tercari-cari apa benda yang mereka boleh bersama dengan kita. Ataupun akan dimulakan dengan kerana kita akan berhadapan dengan pilihan raya umum ke-15. Adakah MBM dengan rasuah busters akan mendokong satu pledge atau janji untuk disebarkan kepada rakyat di bawah sana, pengundi di bawah sana? Mereka perlu mendokong pimpinan calon parti politik yang akan bertanding dari kalangan yang bersih dari rasuah. Dan adakah itu menjadi juga tonggak utama sekarang? Memang kita telah pun merancang, dan tanpa mengira latar belakang parti politik, kita akan dokong dan sokong mana-mana ahli politik sama ada tua ataupun muda, pelbagai kaum yang dilihat bersih dan kelihatan bersih. Sekolah rasuah, bukan sekolah rasuah, sekolah anti rasuah. Adakah wajar juga kita didik dalam bentuk gerakan sivil ini di peringkat paling asas, iaitu pendidikan sekolah, peringkat menengah, dan juga apabila masuk ke universiti itu mereka sudah tahu bahawa perkara berkaitan dengan rasuah ini perlu ditentang. Ya, saya setuju, sebab kita lihat ada sebahagian anak muda tak faham pun apa itu rasuah, bahkan mereka terlibat secara tidak langsung dalam rasuah. Sebab itu bagi saya, kita kena terapkan pendidikan anti rasuah ni bukan saja dalam formal setting, tapi dalam setting-setting informal seperti gerakan belia, seperti persatuan-persatuan NGO dan sebagainya. Jadi kita perlu terapkan setting pendidikan dalam kedua-dua, formal dan juga informal. Adakah autonomi itu juga menjadi satu perkara yang krusial, perkara yang penting diberikan kepada badan sivil untuk menggerakkan program mereka, gerakan anti rasuah? Kerana kadang-kala apabila berbentuk yang bersistem, berstruktur itu, dia agak, orang kata pun rigid, dia agak tebal, agak sukar untuk manuver program-program mereka. Ya, itulah yang kita perjuangkan, sebab kita kata kadang-kadang setting formal dia terlalu krem. Jalan raya di rasmi situ. Rasmi. Semua di formal. Jadi bagi kami tak terlalu efisien, melainkan kita perlukan setting yang lebih informal, yang lebih santai, yang mana sebenarnya orang muda lebih sesuai dengan cara setting yang santai. Dan adakah MPM bersetuju bahawa setiap gerakan ini perlu ada penlibatan orang politik, orang yang ada kataupun kuasa ataupun pengaruh yang besar baru boleh bergerak? Adakah itu satu naratif yang MPM bersetuju atau bagaimana? Saya tak bersetuju, sebab itulah konsep gerakan sosial. Dia tidak daripada atas, daripada bawah. Orang biasa, orang marahin. Sometimes kita katakan leaderless. Tidak ada leaders, tapi didokong oleh semua strata masyarakat. Sebab itu kita perlukan juga orang politik, tapi sayap-sayap pemudanya. Yang tua kita tak boleh buat apa. Kita mulakan dengan ahli politik yang muda. Tetapi ada juga rasa tidak selesa apabila gerakan rasuah busters ini yang didokong oleh Datuk Usam. Mereka yang mendokong itu seolah-olah juga tidak ditapis. Apabila ada tokoh-tokoh tertentu yang mereka rasa apabila mereka masuk dalam anti rasuah ini, mereka akan jadi clean. Mereka akan jadi bersih semula. Sedangkan kita tahu tokoh ini ada terkenal ataupun kes-kes ataupun persepsi masyarakat berkaitan dengan individu ini tidak bersih dalam hal rasuah. Jadi bagaimana ini juga dijernihkan oleh rasuah busters? Ya, itu yang menjadi kebimbangan saya sejak pada awal tadi, bahawa kadang-kadang orang menjadikan gerakan ini sebagai untuk berlindung daripada kegiatan dia. Walhal mungkin dialah sebenarnya orang kata bapa ataupun ketua kepada segala rasuah ni. Jadi sebab itu bagi saya, kalau dalam gerakan belia rasuah busters ni, memang kita pastikan bahawa tokoh-tokoh anak muda yang mendokong itu sendiri melaksanakan apa yang diperjuangkan itu. Sebab itu kita tak mahu hanya gerakan ini sebagai superficial kosmetik, sekadar nak orang kata satu gerakan yang sekadar ada, sedap kita tak mahu. Disebut dia. Mesti datang daripada ni. Dan kita harapkan gerakan ini akan memberikan kesan. Kalau tak semua, sekurang-kurangnya gelombang itu sudah ada. Okey. Menarik sekali. Terima kasih Saudara Julfitri Johar, Presiden MBM. Kita bercerita penglibatan belia dan khususnya MBM dalam mendokong rasuah busters. Kita ingin lihat gerakan ini disambut dengan baik oleh anak muda dan pendekatan yang lebih segar dan dengan cara-cara terkini yang lebih kreatif, inovatif. Kerana kita tahu mesej-mesej yang berat sebegini, ia perlu datang dengan cara yang santai,
yang lebih berbentuk casual dan juga cara kehidupan sebenar di luar sana. Itu saja agenda awal ini, Julfitri. Sekian, Assalamualaikum. Kita jumpa lagi. Terima kasih.